Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah seperti biasa sebentar lagi kita menunggu solat fardu isya, kita sambung pengajian kita. Malam ni insya-Allah kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala. Jadi kita selang-selang fiqh, hadis, akidah, hadis, fiqh, hadis, akidah, hadis. Sebab fiqh akidah ni kita dah khatam banyak kitab, so kita bagi ruang kepada hadis lebih sikit, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan sama-sama, kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Ini pertemuan kedua lah untuk hadis. Yang lepas surat 7 dengan 8 sejarah tentang pembukaan hadis. Ini tajuk insya-Allah surat 9, kedudukan hadis dan kewajipan mentaatinya. Telah sepakat, iaitu ijma' bahasa Arab, bahasa Melayu dia sepakat, ulama Islam bahawa hadis yang dalam kurungan sunnah, nanti akan ada pembahasan adakah hadis dengan sunnah itu sama makna dia atau berbeza. Ada pembahasan tajuk sendiri nanti kemudian insya-Allah. Seperti sini dia buat dalam kurungan seolah samalah hadis dengan sunnah. Adalah dasar bagi hukum Islam, dasar ataupun asas bagi hukum Islam, dan bahawa umat Islam diwajibkan mematuhi hadis ataupun sunnah sebagaimana diwajibkan mematuhi Al-Quran. Ini sumber hukum lah kita kata. Sumber hukum bagi agama Islam ialah Al-Quran, iaitu kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 juzuk, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi. Ada yang tambah keadaan diri Nabi. Jadi di sini dia kata wajib mematuhi hadis sunnah sebagaimana diwajibkan mematuhi Al-Quran. Maksud dia secara umum lah. Secara umum kita wajib menerima hadis, mengiktiraf hadis. Al-Quran dan hadis wajib kita iktiraf. Nanti ada hadis-hadis yang tak dipakai, yang ditolak pengamalannya. Bahkan ayat Al-Quran pun yang ditolak pengamalannya kerana sudah dimansuhkan hukumnya. Itu perincian. Itu bab yang terperinci di dalam hukum atau dalam ilmu usul fiqh.
ilmu usul fiqh itu dibahas. Cuma di sini kita beritahu secara umumnya kita wajib menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum bagi agama Islam. Walaupun nanti ada hadis yang ditolak dan sebagainya. Ini secara umum sahaja. Adakah seseorang itu sekiranya dia tidak menerima hadis, adakah dianggap masih Islam atau kafir? Itu ada pembahasan juga. Ada pembahasan. Ini secara umum. So, kita baca tengok apa dia kata. Banyak ayat Al-Quran yang memberi pengertian secara tegas bahawa hadis itu suatu pokok atau dasar atau asas bagi syariat Islam yang wajib ditaati sebagaimana wajib ditaati Al-Quran. Umat Islam tidak boleh membelakangi atau meninggalkan atau menentang hukum hadis atau hukum Al-Quran atau hukum kedua-duanya sekali lah. Sama ada dengan alasan ataupun tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma naha ankum anhu fantahu. Dan apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Dan apa yang ia tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu hindarkan. Fantahu, hindarkan atau berhenti. Berapa perkataan dalam ni dia punya kitab ni tak berapa cantik. Suratul Al-Hasyr ayat 7. Wama atakumur rasul, jadi apa yang Rasul bawakan. Jadi Rasul membawakan Quran sebenarnya. Dan juga dalam masa yang sama dia membawakan hadis Nabawi. Jadi apa yang dia bawa kita terima, apa yang dia larang kita tinggalkan. Maksud apa yang dia bawa itu apa yang dia suruh. Apa yang dia suruh. Ati Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Ta'ala kamu akan Allah dan ta'ala kamu akan Rasul supaya kamu dihormati. Dan dihormati, kamu mendapat rahmat, kamu diberi rahmat, dihormati lagi. Turhamun, dirahmati, bukan dihormati, dirahmati. Itu dia memang. Saya dah kata kitab ni 2 kali juga pada ini. Memang ada perkataan-perkataan yang saya tukar. Makna yang lebih tepat, turhamun dirahmati. Apa itu rahmat? Rahmat itu ialah mendatangkan kebaikan. Rahmat. Kalau lawan dia laknat. Laknat jauh daripada rahmat. Rahmat itu kebaikan, kasih sayang Allah. Kalau secara bahasanya rahmat itu kasih sayang. Dari segi makna dia, rahmat itu ialah segala kebaikan yang datang daripada Allah Ta'ala, itu namanya rahmat. Hidayah, petunjuk, di bawah rahmat. Barakah, keberkatan, di bawah rahmat. Maghfirah, keampunan, di bawah rahmat. Fadlah, kebaikan, di bawah rahmat. Maghfirah, keampunan, di bawah rahmat. Rezeki, di bawah rahmat. Semuanya di bawah rahmat Allah. Rahmat Allah ni mencakupi semua kebaikan yang Allah berikan kepada hamba dia ataupun makhluk dia. Jadi taat Allah maknanya taat perkataan Allah, iaitu Al-Quran lah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu. Dan taat Rasul, kalam Rasul. Taat Rasul maknanya taat pada perintah ataupun kalam Rasul. Apa beza kalam Allah dengan kalam Rasul? Maksudnya apa beza Al-Quran dan hadis? Al-Quran itu makna dan lafaz daripada Allah. Makna dan lafaz dari Allah sendiri. Adapun kalam Nabi, makna dan lafaz daripada Nabi. Dia ada nanti tengah-tengah ada pembahasan dipanggil hadis kursi. Hadis kursi.
Hadis kursi itu dia tengah-tengah. Lafaz dari Nabi tapi makna dari Allah. Itu panggil hadis kursi. Kalau Quran lafaz dan makna daripada Allah. Kalau hadis Nabi maknanya lafaz dan makna dari Nabi. Tak jadi. Makna dia jadi dari Allah, lafaz dari Nabi itu hadis kursi. Dia tak boleh baca dalam Quran. Tak boleh. Nanti ada pembahasan hadis kursi. Ada banyak lagi makna lain, cuma itu yang paling mudah. Hadis kursi itu makna yang Allah ilhamkan kepada Nabi, terdirect boleh melalui Jibril pun boleh, tak ada masalah. Sebab biasanya nanti hadis kursi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Taala, Nabi berkata, betul Nabi kata, Allah Taala berkata, dan biasanya bunyi dia hadis mesti ya abdi, wahai hamba-Ku. Takkan Nabi kata wahai hamba-Ku kot. Nabi kan boleh je. Ada rekod boleh Jibril. Macam mana? Ada yang rekod boleh Jibril daripada Jibril. itu Jibril akan bagi tahu kan? Jibril akan bagi tahu. Semuanya dia macam ni. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui beberapa cara. Satu, melalui Jibril. Maka li basyarin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulah. Yang Quran, ayat Quran. Allah kata tidaklah Allah Taala berbicara dengan seorang manusia itu melainkan melalui wahyu. Wahyu ini direct Allah ilhamkan dalam hati. Aw min wara'i hijab. Ini ada pembahasan yang pada di sebalik hijab, seperti di Mi'raj. Contohnya di Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah tapi di sebalik hijab. Aw yusila rasulah, atau Allah utuskan seorang utusan, iaitu Jibril lah, biasanya Jibril. So boleh macam-macam cara. Jadi kalau Al-Quran, Jibril akan beritahu ini Quran. Kalau ini bukan Quran, itu je, mudah. Atau memang tiba-tiba Allah ilhamkan kepada Nabi tahu ini bukan Quran. Dan ada juga Quran yang datang dalam bentuk ilham, datang dalam bentuk direct tanpa Jibril pun ada. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari, bab yang pertama sekali, bab Badrul Wahyi, permulaan wahyu. So di situ diterangkan cara wahyu diturunkan, 3 cara. Dan ada ayat Quran dalam surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu yantiqu, bercakap, 'anil hawa, daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, tidak melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. So ulama kata, apa maksud ayat tafsir ayat ni, surah ni? Setengah ulama kata yang dimaksudkan tu ialah Quran. Quran. Sebab kan orang Quraisy sebagai musyrikin kata apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad tu adalah sihir, syair. Adalah syair-syair ataupun ramalan-ramalan, asatirul awwalin, dongeng-dongeng purbakala. Maka Allah turun kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setengah ulama kata tak, itu sebenarnya umum, bukan sahaja Quran, bahkan hadis pun Nabi tak akan bercakap dengan hawa nafsu dia, ilham juga daripada Allah. Jadi kalau Nabi bercakap ilham daripada Allah, jadi apa bezanya hadis Nabawi dan hadis kursi? Dia jadi isu khilaf kat situ lah. Dia kata bezanya dalam hadis kursi itu ada menyebut wahai hamba-Ku. Bila ada sebut wahai hamba-Ku, takkanlah itu kalam Nabi kan, tentulah itu kalam Allah. Takkan Nabi kata wahai hamba-Ku, Nabi kata wahai umat-Ku. Itu Nabi lah, wahai umat-Ku. Ini wahai hamba-Ku, ya abdi, kan? Inni haramtu ala nafsi zulman, inni haramtu zulma ala nafsi. Hadis nanti kan ada dalam hadis kursi. Dan kalau hadis Nabawi memang kita kata semua perkara daripada Allah, kan? Tapi kita katalah maknanya daripada makna dan lafaz dari Nabi. Sekarang nak membezakan antara hadis Nabawi dengan hadis kursi dan Al-Quran. Quran lafaz makna dari Allah.
Nabi tak mengubah lafaz Quran itu. Memang datang dari Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jibril datang pun ajarkan dia, talqinkan dia. Nabi ikut. Bahkan Allah Ta'ala telah mula mengancam orang yang membantah atau menyalahi Rasul dengan firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi dari perintah-Nya, perintah Nabi lah, takut ditimpa mereka percubaan ataupun ditimpa azab yang pedih. Fitnah maksudnya bala lah, bencana. Atau yusibahum azabun alim, atau ditimpakan ke atas mereka azab yang pedih. Orang yang menyalahi Nabi ini ada ancaman. Ada ancaman ayat-ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menyalahi Nabi, tak mau ikut Nabi. Surah An-Nur ayat 63. Kemudian qul atiullaha war rasula, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Surah Al-Imran ayat 32. Seterusnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali membenarkan umat Islam menyalahi perintah atau hukum Rasulnya. Firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus bagi orang mukmin yang lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum bahawa ada lagi bagi mereka pilihan. Tak boleh ada pilihan dah. Dan dalam urusan mereka, dari urusan mereka maksudnya dalam urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat, atau telah sesat ia sebagai kesesatan yang nyata. Suratul Ahzab 36. Jadi ini adalah ayat diturunkan sebenarnya ada orang munafik yang tak setuju, atau sebagian kawan yang tak setuju dengan keputusan Nabi. So mereka tak apa hati pergi jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, minta supaya Abu Bakar Siddiq pujuklah Nabi. Abu Bakar Siddiq pergi tanya Umar lah. Pergi tanya Umar radhiyallahu anhu. Dia mau pergi jumpa Umar. Ya Umar, Rasulullah putuskan ini, kami tak setuju. Tolong pujuk Rasulullah SAW supaya ni. Ya kan? Okey, dia masuk rumah ambil parang. Masuk rumah ambil pedang terus macam. Rasulullah dah buat keputusan, kau nak suruh aku ubah pula. So aku pergi pujuk Nabi ubah. Berbicara masuk rumah ambil pedang. Rabur lagi. Ya, apa keputusan Rasul dah buat, Allah Rasul buat, terima. Ini secara umum kan. Nanti apa, ada hadis kata kenapa ulama tu tak ikut hadis. Ha? Ya, kami tak ada lah. Dia tak cerita apa-apa lah. Ini dia cerita hanya nanti saya cerita. Dia hadis sebagai sumber hukum. Jelaslah dengan ini bahawa taat kepada hukum Rasulullah adalah wajib, sama sepertinya dengan kewajipan taat kepada hukum Allah. Sedang menyalahinya adalah satu maksiat yang membawa kepada sesat, terpesong dari jalan hidup yang betul. Okey. Ada sebagian orang tak mau ikut hadis kan, anti hadis dan sebagainya, menolak hadis. Ada sebagian ulama tak beramalkan sebagian hadis. Sebenarnya bukanlah mereka itu menolak Nabi, mereka menolak orang yang menukilkan hadis dari Nabi. Kalau menolak Nabi Muhammad SAW, jelaslah kafir itu, kafir jelas. Tapi yang golongan anti hadis misalnya, sebenarnya dia tak menolak Nabi, dia tak percaya bahawa hadis itu betul-betul daripada Nabi. Sebab yang meriwayatkan hadis Nabi itu bukan dia dengar direct daripada Nabi kan. Sampai kepada imam yang 6 lah, kita dah bahaskan sejarah hadis sebelum ni. Jadi dah hampir 100 tahun baru dikumpul, ditulis, maka hadis itu diriwayatkan melalui sanad.
Dan sanad-sanad tu bermacam-macam. Nanti kita ada pembahasan. Akan ada lepas ni pembahasan macam mana nak dinilai hadis itu sahih atau hasan atau dhaif atau palsu. Ada lepas ni. Jadi sebenarnya mereka bukan mengingkar Nabi. Mereka sebahagian lah mengingkari. Dia kata tak sah benda tu, maknanya mungkin tak betul, mungkin silap. Sebab tu perlu ada kajian yang teliti untuk menilai sebuah hadis. Kalau Quran, jelas Quran ni 7 kiraat tu yang disepakati, itu siapa pun tak boleh ingkar walaupun satu huruf. Kalau ingkar, maknanya dia kufur. Quran sabit secara mutawatir. 7 kiraat itulah semua kiraat kita, kiraat apa ni, Imam Asim bin Abi Najud, riwayat Imam Hafiz dengan tariqah Imam Syafi'i, itu sabit. Jadi kiraat yang lain lagi lah. Itu tak ada siapa boleh ingkar. Maksudnya ingkar apa ni, lafaz Quran tersebut. Mengingkari lafaz Quran tersebut. Dia tak ada istilahnya tentang ayat ni tak sahih kot. Tak ada. Al-Quran tak ada. Al-Quran semuanya benar. Tapi hadis, ada hadis yang lafaz-lafaznya tu diingkari ada. Sebab apalah yang meriwayatkannya mungkin perawi yang lemah, hafalannya tak kuat. Sebab tu antara alasan Qasim Ahmad Al-Marhum Al-Maghfur Al-Marhum apa dia tak semua dia ingkar. Dia ada yang dia tolak pasal dia tak percaya benda tu manusia boleh hafal hadis Nabi, dan bahkan bukan seorang, dia berturut-turut berantaian benda tu. Jadi macam contohnya saya cerita dekat seorang, lepas tu seorang ni cerita kat seorang lagi, seorang ni cerita seorang orang, sampai kat yang ke-10 orang, cerita dah lain lah. Tapi ulama tak semudah itu menilai. Maknanya setiap dikaji lah, nanti ada pembahasan macam mana ulama menilai hadis tu, sekuat mana kita boleh katakan memang ini kita kata 100% dari Nabi, ataupun mungkin 90%, atau mungkin 80%, atau 70%. Ada dia punya kajian ni. Jadi pengkajian dia lebih rumit daripada Quran. Sebab Quran jelas. Dan itu pula dari sudut lafaz, dari sudut sabitnya ayat Quran itu dan sabitnya hadis tersebut. Dari sudut lain pula makna, kefahaman yang difahami daripada ayat Al-Quran dan juga kefahaman yang difahami daripada hadis, itu lagi lah. Itu lagi. Bahkan yang golongan yang tersesat dalam akidah baik, dalam fiqh pun baik, bukan kerana menolak Quran, kerana salah memahami Al-Quran. Salah memahami Al-Quran. Dalam akidah kita bahas kan, bila dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim, dia kata Allah, mana ayat tu Allah duduk atas arat. Ini kita dah mana dia lain. Memahami itu satu hal lagi. Itu memang berlaku. Bahkan hadis Quran pun berlaku salah faham. La mastumun nisa, Imam Syafi'i kata menyentuh wanita batal wudu. Imam Hanifah kata tak, maksudnya bukan menyentuh tapi kiasan bagi jima. Khilaf. Mana khilaf? Apalagi mana hadis, apalagi penerimaan hadis. Sahih, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti semua akan dibahas. Macam mana penerimaan ulama terhadap hadis, akan ada pembahasan insya-Allah. Ini secara umum je lah, beritahu kita sebagai orang Islam wajib terima Quran dan hadis sebagai sumber hukum bagi agama Islam secara umum. Nanti ada hadis yang dhaif takkan kita nak terima juga, ada hadis palsu kena wajib kita terima. Itu ada pembahasan nanti insya-Allah. Ini secara umum dulu. Hadis sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ialah Quran dan hadis. Dia ada yang dimaksudkan di sini Islam. Nanti ada satu lagi dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Islam ada dua. Satu Islam yang berpecah kepada kelompok yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua Islam juga, tapi mereka itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli punah warana, ataupun istilah ahli bid'ah wa dhalalah. Bid'ah wa dhalalah, ahli bid'ah wa dhalalah. Ada dua, tapi masih Islam. Maksudnya dia masih yang masyahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji semua.
Tapi ada pemahaman dia menyebabkan terpaksa pecah dua golongan besar, ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah wa dhalalah. Itu memang daripada Nabi sendiri lah. Nabi sendiri kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan, umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, kulluhum finnar, semua masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Kilaman ya Rasulullah, sahabatnya siapa tu ya Rasul yang selamat tu? Nabi jawab, antara riwayatnya ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berpegang kepada apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang. Aku dan sahabat-sahabatku, aku sunnah, sahabat-sahabatku jamaah. Ada riwayat yang jelas mengatakan al-jamaah, jemaah. Jadi Nabi sendiri Nabi tahu benda itu akan berpecah. So sejarah telah membuktikan bahawa akhirnya ulama kalau pecahkan satu kelompok itu ahli sunnah wal jamaah, 72 lagi ahli bid'ah wa dhalalah. Itu Islam juga kan? Betul. Maksud Nabi ketika Nabi itu maknanya kalau dah habis tempoh dia dah berarti dia masuk juga masuk dia tu. So Nabi kata ummati. Nabi kata sataftariqu ummati, takkan berpecah umatku. So ulama kata umat Nabi ni semua umat Nabi. Maksudnya umat Nabi ada dua. Satu umat ijabah dia panggil, satu umat dakwah. Umat ijabah, umat dakwah. Umat ijabah ni umat yang sudah menerima Islam. Umat dakwah, umat yang belum menerima Islam, yang perlu didakwahkan kepada Islam. Kenapa ada dua jenis umat pula? Sebab ada dalil-dalil yang menunjukkan, Nabi tak mengaku umat. Laisa min ummati man fa'ala kaza wa kaza. An-nikahu min sunnati. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Contohnya lah, nikah itu adalah daripada sunnahku. Barang siapa yang tak suka nikah, dia bukan daripada kalangan aku, bukan daripada umatku. So Nabi tolak, orang tak mau nikah, Nabi tolak, tak mengaku umat kan? So ada dua makna lah. Maknanya orang kata ada yang umat, kalau ikut secara umum memanglah siapa hidup zaman Nabi seterusnya dia memang umat Nabi Muhammad lah. Tapi umat dipanggil umat dakwah, umat yang perlu didakwahkan. Kalau umat ijabah, umat yang sudah terima Islam. Jadi yang berpecah sekarang ni, yang dalam hadis yang Nabi kata sataftariqu ummati itu, ulama kata kebanyakan, majoriti kata, jumhur kata umat Islam. Sebab dalam sejarah menunjukkan Syiah, Khawarij segala macam kan Islam. Kecuali kalau memang dia dah melampaui batas-batas Islam itu, itu terkeluar lah, itu terkeluar dari Islam. Itu pembahasan kita dalam akidah. Dalam akidah tu bahas, maknanya ada Islam, ada batas-batas dia. Siapa yang melampaui batas tu, dia terkeluar dari Islam. Jadi nak mempelajari tentang itu saja, dia kena ada satu kitab yang khusus bahasa tentang kufur dan Islam. Murtad lah sebenarnya dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, masalah murtad atau tidak itu sebenarnya bab fiqh, tapi jauh lagi sebenarnya. Dia kalau dalam kitab fiqh, selepas bab ibadat, puasa, solat, solat, puasa, zakat, haji, dia ada bab. Kadang-kadang dia mulakan dengan bab jual beli, sewa menyewa, hutang. Lepas tu nanti bab munakahat, nanti bab hukumat. Masa itu dibahas bab jihad, bab hukumat, pengadilan, murtad, di ujung-ujung. Dan kita al-Mu'tamad yang kita belajar tu tak tahu sampai bila nak sampai itu. So, dalam akidah pun kadang-kadang ulama bahas bab yang khusus juga tentang akidah yang menyebabkan orang tu dia kufur, terkeluar dari Islam. Jadi yang dimaksudkan ni ialah ahli bid'ah wa dhalalah ni, dia masih Islam. Sebab dia syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Tapi dia punya beberapa perkara akidah dia atau amalan dia menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Dia masih Islam. Tapi kalau memang katakanlah dia Syiah atau dia Khawarij, tapi perbuatan itu dah melampaui batasan Islam, maka dia itu bukan Islam lagi dah. Tapi majoritinya masih Islam. Yang betul-betul kata saya kenali Tuhan tu, rasanya tak tahu masih ada ke tidak. Paling pun dia anti sahabat dia, lepas tu dia anti rasa kenali itu. Kalau mengatakan saya kenali Tuhan tu, tak tahu, wallahualam ada ke lagi ke tak ada Syiah tu. Kalau ada kafir, ada yang kafir. Itu bukan bid'ah lagi dah, itu dah kafir itu. Itu ada pembahasan khusus insya-Allah. Cara macam mana? Mudah kita nak tahu. Apa yang kita belajar dalam akidah, dalam fiqh, kita terima, selamat.
Kalau kita sebaliknya, itu hati-hati. Boleh jadi kita boleh terkeluar daripada ahli sunnah, boleh jadi kita terkeluar dari Islam. Alhamdulillah. Jadi sumber Islam, Quran, hadis, cuma ahli sunnah wal jamaah tambah lagi dua, iaitu ijma' dan qiyas. Kalau sumber hukum Islam, Quran, hadis. Kalau sumber Quran, ahli sunnah wal jamaah, kita menerima Quran, hadis, ijma', qiyas. Sebab sebahagian ahli bid'ah tak terima ijma', tak terima qiyas. Itu pembahasan ijma' qiyas dalam ilmu usul fiqh. Bukan di sini tempatnya. Akan tetapi walaupun keduanya dipandang pokok atau asas dasar hukum, namun harus pula dianggap bahawa Quran itu adalah dasar pertama dan hadis dasar kedua. Sebab apa? Sudah tentulah jelas, Quran itu kalam Allah. Kalam Allah. Hadis itu kalam Nabi. Hadis Nabi untuk menjelaskan Quran. Tentulah Quran yang utama. Jika bertembung antara Quran dan hadis macam mana? Boleh ke bertembung antara Quran dan hadis bertentangan? Itu bab ilmu usul fiqh. Itu nak jadi mustahil boleh tu. Di pondok, di madrasah belajar lah, itu pun bermula pada kelas 4, lebih tinggi sikit masa. Di sini selit-selit sikit boleh lah. Saya selit-selit sikit. Sebab dia ada istilah contohnya macam nasakh mansuh. Quran kata boleh, tiba-tiba hadis Nabi datang kata tak boleh, maksudnya memansuhkan. Ada sistem dalam Quran Allah begitu, ada hukum yang akan dimansuhkan. Jadi Nabi sendiri boleh mansuh walaupun kedudukan hadis itu di bawah Quran, tetapi ada kalanya Nabi boleh memansuhkan Quran. Itu pun dari Allah juga sebenarnya. Tegasnya, hendaklah dipandang bahawa kedudukan atau maqam dan tingkatan Quran lebih tinggi dari kedudukan hadis. Sebabnya ialah, yang pertama, Quran ialah kitabullah yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya sekali, dan diterima oleh umat Islam dari Nabi dengan jalan yang qat'i. Qat'i maksudnya pasti 100%. Dengan jalan yang qat'i, iaitu pasti atau diyakini 100%. Iaitu jalan yang diyakinkan kebenarannya, tidak ada sebarang keraguan padanya, dan didengar Quran itu serta dihafaz oleh sejumlah sahabat yang terkemuka. Kemudian mereka menulisnya pula menurut perintah Nabi sendiri. Mereka juga kemudiannya mengumpulkan Quran dalam mushaf atau mashaf dan diterima oleh umat Islam menurut asalnya, satu huruf pun tidak hilang atau berubah sejak zaman berzaman. Ada bab khusus, biasanya kalau ulama ustaz yang mengajar tafsir pada awal-awal muqaddimah itu dibahas sejarah pembukuan Al-Quran daripada zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Osman, Sayyidina Ali. Aslinya zaman Muawiyah, zaman Hajjaj bin Yusuf. Dia ada sejarah dia. Sampai zaman kita pewarna-warna ni bertajuk macam-macam. Asalnya tu tulisan Quran tu titik pun tak ada, baris pun tak ada. Titik pun tak ada, macam mana batasa pun tak tahu nak beza. Jim hafa pun tak tahu nak beza. Tapi orang Arab je. Lepas tu zaman Sayyidina Ali baru buku titik. Zaman Hajjaj bin Yusuf baris. Adalah dia punya perkembangan ni panjang juga sejarahnya. Betul zaman Sayyidina Osman tu yang mushaf Osmani tu kan, kerana zaman tu sudah campur-campur aduk lah. Orang baca Quran pelik-pelik lah. Dia ni lorat pelik. Biasalah orang Melayu pun macam-macam ni kan. Ada Kelantan, ada orang Penang, ada orang Utara. Itu orang Negeri Sembilan, Yuk, itu orang Perak, orang apa lagi, macam-macam bahasa tu. Cik Quran pun dia baca wadduha wallaili idza saja. Ini Kelantan mana baca Quran ni? Baca Quran ni wadduha, tapi bukan Kelantan tu. Itu memang ada kiraat. Ada kiraat yang baca wadduha. Kita dalam kiraat kita, kiraat Imam Asim, kita ambil satu je dalam contoh.
dalam ayat tu bismillahi majreha. Itu je kita ambil. Apa namanya? Imalah. Apa? Jadi ismam, imalah, tashil. Itu tentang Quran pembahasan panjang. Ada ke ustaz yang ajar tafsir sini kan? Saya tafsir saya ajar. Semua saya ajar. Bukan apa, seronok, minat. Kita belajar semua, kita ajar semua lah. Hadis, tafsir, fiqah, bidah, tasawuf, sufi, mustalah hadis. Jadi sebenarnya senang bila kita mengajar apa pun, kalau ada kaitan kita boleh tambah-tambah lah. Tapi tak nak sampai lari lah, nanti lari fokus kita. So Al-Quran itu 7 qiraat yang mutawatir. Mutawatir itu periwayatan yang terlalu banyak sehingga mustahil secara adat kita mengingkarinya atau menganggap mereka berpakat untuk berbohong. Puluh, ratus, ribuan malah sahabat meriwayatkan benda yang sama. So dia jadi mutawatir, dia jadi qat'i. 7 qiraat tapi 7 qiraat. Pernah dengar qiraat-qiraat yang lain? Contohlah yang paling simple, contoh Maliki Yaumiddin. Ada qiraat macam Maliki Yaumiddin. Min dia pendek. Malik dengan Malik lain. Malik pemilik, Malik raja. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan subhanallah, jangan. Ada yang dia macam Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Itu ada kira-kira. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Ada kira. Dia 7 kiraat yang mutawatir dan ada lagi 5 yang syaz. Dia 12. Sebenarnya ada kiraat asyara dengan isna asyara. 15 jenis bacaan Quran, 7 yang mu'tamad, yang mutawatir, 5 yang syaz. Kita bagi laluan dulu untuk azan insya-Allah. Boleh pause kan? Boleh pause tak boleh kan? Tak boleh. Jalan dulu. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita habiskan ni bab ni. Nanti kita akan masuk pada ilmu mustalah hadis. Yang kedua, hadis ataupun sunnah tidak pula demikian keadaannya. Hadis qauli, yakni perkataan, amat sedikit sekali yang mutawatir, iaitu kebanyakan mengenai amal ibadah seperti sembahyang 5 waktu, bilangan rakaat dan cara mendirikannya, puasa Ramadan dan haji. Apa itu hadis mutawatir ni nanti akan ada dalam bab mustalah hadis akan dibahas. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat dan bahkan pada setiap tingkatan tabi'in, tabi'in dan seterusnya, yang mana dia hampir sama dengan Quran lah. Maksudnya dari segi mutawatirnya tu, Quran mutawatir, hadis pun ada yang mutawatir, tetapi tak banyak. Imam Suyuti rahimahullah, Imam Saktani, Imam Kattani, dia mengumpulkan atau mengarang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir, tak banyak, antara 200 hingga 300 saja. Tak banyak. Kebanyakannya hadis dia sebaliknya, ataupun kita panggil lawan bagi mutawatir, itu dia panggil khabar ahad, hadis ahad. Itu nanti akan ada dalam mustalah hadis. Tak sempat nak tegaskan. Nak bezakan antara Quran dan hadis di sini. Maksudnya dari sudut periwayatan, Quran semua mutawatir, hadis mutawatir sikit. Yang ketiga, Quran itu asal ataupun pokok dan pangkal bagi hadis sunnah. Segala yang diterangkan hadis ada asalnya dalam Al-Quran. Hal ini jelas dibuktikan oleh bahawa Quran itu cukup sempurna lagi lengkap isinya. Sebagaimana firman Allah, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak kami tinggalkan di dalam kitab itu daripada sesuatu. Surah Al-An'am ayat 38. "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin." Dan kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menerangkan bagi segala sesuatu dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat dan perkhabaran gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Nahl ayat 89. Maka dengan ini teranglah bahawa Al-Quran sebagai sumber hukum adalah dalam tingkatan pertama, sedangkan hadis adalah dalam tingkatan kedua. Maksudnya Quran itu asal, hadis menerangkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah sempurna. Jadi maksud sempurna di sini, dia punya asas-asas dia. Maksudnya sempurna, asas-asas dia. Adapun cabang-cabang, khilaf-khilaf, itu memang berlaku lah. Memang berlaku. Maknanya jangan kita kata orang ni Quran tak sempurna lagi lah. Tak. Quran diturunkan untuk asas. Asas telah sempurna. Nanti cabang dia hadis yang akan menerangkan, akan menjelaskan, dan dia akan jadi khilaf bila penerimaan sebuah hadis itu berbeza menurut ulama. Itu yang jadi khilaf. Nanti kita bahas kemudian. Orang kata kalau Quran lengkap, kenapa ada khilaf lagi, kenapa ada mazhab lagi? Ada sebab lah. Nanti kita cerita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi rahimahumullah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mengirimkan Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke Yaman telah bertanya kepadanya,
Bima tuhkam, dengan apa kamu akan menghukum. Nabi nak hantar Muaz bersama beberapa sahabat lainlah, rombongan diketuai oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni Nabi kata a'lamun nas bil halal wal haram, manusia paling alim dalam bab halal haram. Muaz bin Jabal, dia kan bawa menjadi ulama di akhirat. Ini ulama di kalangan sahabat, antara yang paling alim Muaz bin Jabal. Nabi hantar dia ke Yaman supaya mengajar Islam kepada penduduk Yaman. So Nabi tanya dia, Nabi pesan lah sebelum nak hantar dia nak berangkat ke Yaman, Nabi tanya, kau nak menghukumi dengan apa? Qala, dia kata, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Faqala wa fa illam tajid, kalau kau tak jumpa hukum di dalam kitab Allah, qala bi sunnati rasulih, dengan sunnah Nabi SAW, hadis lah. Faqala fa illam tajid, jika kau tak jumpa dalam hadis, qala ajtahid bi ra'yi, aku akan beristihad dengan idea atau fikiran aku sendiri, ijtihad. Maknanya zaman Nabi sudah pun ada ijtihad, ada sebahagian dibenarkan untuk berijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti kita bahas banyak. Selanjutnya, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pernah mengirim perintah kepada seorang hakim di Kufah namanya Shuraih. Dalam surah itu dikatakan seperti berikut: lihat yang telah terang kepada engkau di dalam kitab Allah, maka janganlah engkau bertanya lagi mengenainya kepada orang, dan apa yang tidak nyata kepada engkau di dalam kitab Allah, maka ikutlah padanya sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tengok Quran dulu yang jelas, kemudian tengok pada sunnah atau hadis. Selain itu, hadis sunnah juga adalah menjadi penerangan, penafsiran, penentuan dan lain-lain sebagainya. Al-Quran mungkin secara umum saja. Quran katakan aqimus solah. Berapa banyak nak solat? Sehari berapa kali? Mana ada Quran bagi tahu? Itu yang apa? Kasih makan tolak tu. Mana ada solat? Quran tak cerita bahawa solat. Quran suruh solat je. Maka hadis dia akan menerangkan solat yang wajib berapa, yang sunat berapa, macam yang wajib berapa tu, berapa rakaat nak buat, cara dia macam mana. Quran beritahu dia wasjud waqtarib warka'u ma'raqin wa qumu lillahi qanitin. Itu je Quran beritahu. Ini akan menjelaskannya hadis. Begitu je yang lain, zakat, haji dan sebagainya. Berhubung dengan ini, Imam Ahmad berkata bahawa mencari hukum di dalam Al-Quran hendaklah melalui hadis. Mencari agama demikian pula. Satu-satunya jalan yang dibentang untuk mempelajari fiqh Islam dan syariahnya ialah hadis. Mereka yang mencukupi dengan Al-Quran sahaja sehingga tidak memerlukan hadis dalam memahamkan ayat Al-Quran dan mengetahui syariahnya, sesat perjalanannya dan tidak akan sampai kepada maksud yang dikehendakinya. Tanpa hadis tak akan dapat memahami Al-Quran secara sempurna. So mesti wajib menerima hadis. Tetapi nanti ada lagi pembahasan insya-Allah. Bukan makna menerima tu semua hadis kita kena pakai hanya pening. Ada hadis kata macam ni, ada hadis kata ni, dah pening. Jadi secara umum je lah. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi insya-Allah ilmu mustalah hadis. Cukup? Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik daripada manusia, minta ampun kepada Allah, minta maaf Rasulullah, berhabis tauhid itu faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafaramnya. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.